Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berangkat ke Phnom Penh, Kerajaan Kemboja bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang akan berlangsung pada 10 hingga 13 November 2022 dan seterusnya mengadakan keberangkatan negara ke Kemboja pada 14 November 2022. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Phnom Penh, Kerajaan Kemboja petang kemarin. Hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapang terbang antarabangsa Phnom Penh ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Pengiran Kasmir Han bin Pengiran Haji Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Kemboja. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Okhna Datuk Dr. Osman Hassan, Senior Minister in Charge of Special Mission. Kemboja selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2022 akan menghoskan sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang menghimpunkan para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog bagi meneruskan perbincangan mengenai agenda dan keutamaan ketiga-tiga tunggak komuniti ASEAN iaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Cultural Community serta mengukuhkan kerjasama ASEAN bersama rakan-rakan dialog. Keberangkatan negara baginda kali kedua ke Kemboja ini akan mengesahkan semula hubungan dua hala yang mesra dan seterusnya menggariskan keperluan untuk terus menjalin dan meluaskan kerjasama bagi manfaat yang lebih besar kepada rakyat kedua-dua buah negara. Ini termasuk kerjasama dalam bidang perdagangan, pendidikan, belia, sukan dan kebudayaan. Pada tahun ini, negara Brunei Darussalam dan Kemboja menyambut ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik sejak hubungan berkenaan dijalinkan pada 9 Jun 1992. Setiap pekerjaan perlu disertai dengan niat ikhlas untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Menteri Halihwal Agama menyatakan perkara tersebut pada majlis penyerahan sijil penghargaan perkhidmatan bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Halihwal Agama yang bersara tahun 2020 dan 2021. Menurut Yang Berhormat PHN Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman lagi, apapun jawatan semasa berkhidmat di Kementerian Halihwal Agama, sudah setentunya para pesara sempat menabur bakti yang sangat berguna. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Terutama sekali, dan agama itu boleh dipergunakan ataupun yang dimanfaatkan tentunya oleh keluarga, bahkan yang penting lagi ada keperluan-keperluan dalam masyarakat. 194 pegawai dan kaki tangan Kementerian Halihwal Agama yang bersara pada tahun 2020 dan 2021 diraikan pada majlis ini. Turut hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Halihwal Agama. Persatuan Peniaga Brunei Perancis FBBA petang kemarin mempengerusikan forum ekonomi bertajuk Looking Beyond to a Sustainable Economy. Forum yang dibentangkan oleh Lembaga Pembangunan Ekonomi Brunei BEDB itu berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Antara yang hadir Tuan Yang Terutama Bernard Regnal Fabre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam selaku penaung FBBA. Semasa forum, Daniel Leong, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif BEDB dan Darussalam Enterprise Day menekankan BEDB dipandu oleh rangka tindakan ekonomi negara Brunei Darussalam ke arah matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035 iaitu menjadi ekonomi yang dinamik dan mampan. Juga dikongsikan peluang-peluang perniagaan khusus melalui 5 kluster utama, antaranya hiliran minyak dan gas, makanan, teknologi maklumat dan komunikasi, pelancongan dan perkhidmatan. Banci Penduduk dan Perumahan BPP 2021 telah dikendalikan bermula bulan Januari hingga Disember 2021. Menurut laporan BPP 2021, ciri-ciri demografi, isi rumah dan perumahan yang dikeluarkan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, jumlah penduduk negara Brunei Darussalam semasa BPP 2021 adalah seramai 440,715 orang. Daripada jumlah tersebut, 52.7% adalah lelaki dan 47.3% adalah perempuan. Daerah Brunei dan Muara mempunyai penduduk yang paling ramai sebanyak 72.3%, diikuti oleh daerah Blyth, daerah Tutong dan daerah Temborong. Dari aspek taburan umur, 20.5% adalah penduduk yang berumur bawah 15 tahun. 73.2% dalam kumpulan umur bekerja 15 hingga 64 tahun dan 6.3% penduduk berumur 65 tahun ke atas. Mengikut taraf penduduk, rakyat Brunei merupakan bahagian terbesar sebanyak 75.7%, diikuti penduduk tetap dan penduduk sementara. Bangsa Melayu merupakan komuniti terbesar di negara ini pada kadar 67.4%. Bangsa Cina dan lain-lain bangsa masing-masing terdiri dari 9.6% dan 23%. Majoriti penduduk di negara ini adalah beragama Islam, merangkumi 82.1%. Semasa Banci 2021, tempat kediaman atau unit perumahan yang didiami di negara ini adalah sebanyak 83,810 buah dengan jumlah keluarga atau isi rumah sebanyak 87,137 orang. Saiz purata isi rumah adalah 5.1 orang ahli. Dalam taburan penduduk, 5 kampung teratas yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi adalah Perumahan Negara Kampung Pancur sebanyak 3%, diikuti oleh Kampung Tanah Jambu 2.7%, Kampung Penaga 2.3%, Kampung Bukit Beruang 2.2% dan Kampung Meragang 2.1%. Antara 5 kampung teratas yang mencatatkan kadar pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kampung Sabun 10.4%, Kampung Lugu 10.2%,
Perumahan Negara Lumut, Kawasan 2, 7.8%, Perumahan Negara Kampung Pancur 5.2% dan Kampung Sengkurung B 4.8%. Laporan penuh BPP 2021, ciri-ciri demografi, isi rumah dan perumahan boleh didapati di laman sesawang JPES. Sebarang pertanyaan hubungi atau layari laman sesawang melalui saluran yang tertera. Perubahan iklim adalah permasalahan yang kompleks, memerlukan tindakan dan strategi yang perlu dirancang serta bertindak secara kolektif dan kolaboratif. Setiausaha Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan menekankan perkara tersebut semasa seminar bersama ke arah masa depan yang mampan dan berdaya tahan. Oleh itu, menurut Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak adalah penting untuk mempunyai jumlah data yang komprehensif yang disokong oleh teknologi yang relevan dan unjuran strategik untuk membolehkan kita mempelajari semula keadaan dan cabaran semasa dengan lebih baik termasuk menyesuaikan strategi dengan sewajarnya. 17 kertas kerja akan dibentangkan di bawah 5 segmen tema. Seminar disertai oleh speaker dalam dan luar negara. Seminar 2 hari ini diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pada sebelah petang, 2 kertas kerja dibentangkan semasa seminar bersama ke arah masa depan yang mampan dan berdaya tahan. Seminar berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Kertas pertama antara lain menyentuh penyakit tidak berjangkit menjadi punca utama kematian di negara Brunei Darussalam pada tahun 2021. Sementara itu, kertas kedua pula menyentuh mengenai keperluan untuk memastikan warga emas di negara Brunei Darussalam diperkasakan dan diberi peluang hak dan akses yang sama. Penerbitan buku koleksi irama dan lagu O Kanak-Kanak pada tahun 2021 yang menghimpunkan 56 buah lagu kanak-kanak tradisi telah memangkin kesedaran untuk terus menghidupkan semula warisan milik negara itu. Perkara tersebut dinyatakan pada Majlis Nyanyian Kanak-Kanak Tradisi Brunei Sembang Kreatif di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga berkata lagu kanak-kanak tradisi dipercayai dapat dijadikan salah satu medium untuk memudahkan anak-anak menyerap nilai murni dan pesan moral yang terdapat dalam lagu. Majlis merupakan salah satu pengisian kegiatan Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022 yang diungkayahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan yang antara lain berobjektif untuk menyebarluaskan ilmu mengenai lagu kanak-kanak tradisi Brunei agar tetap relevan dan dikenali oleh masyarakat. Kerjasama antara pasukan polis Diraja Brunei PPDB dan pasukan polis Singapura diperkukuh dengan pengendalian eksersis penyiasatan pasca letupan 5th Live Blast and Post Blast Investigation Training Exercise Solar Wind 5 Brunei Darussalam. Tahun ini eksersis menjurus kepada tata cara siasatan melibatkan kejadian ledakan bahan letupan dan pengendalian secara terperinci bagi mengetahui punca sebenar sesuatu kejadian. Eksersis disaksikan oleh Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Eksersis tersebut berlangsung di selama 3 hari bermula 7 November 2022. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan maklumkan 449 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.8%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.7%.
Sebagai persediaan pelaksanaan kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan NHA-NSS ketiga, diadakan taklimat mengenainya bagi daerah Tutong di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Assalamualaikum warahmatullahi kepada kita mengenai kaji selidik enhance ketiga. Taklimat disampaikan oleh Dr. Nur Zawani binti Awang Ishak, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan. Kaji selidik berkenaan bertujuan untuk memastikan kelaziman dan trend penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD serta faktor-faktor risikonya di kalangan rakyat dan penduduk negara ini, khususnya faktor risiko yang berkaitan dengan pemakanan. Taklimat dihadiri oleh penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung serta pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan di daerah berkenaan. Orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada dan berhati-hati berhubung kegiatan skam yang sedang tular di negara Brunei Darussalam. Skam itu melibatkan panggilan telefon daripada individu yang mengaku dan menyamar sebagai seorang pegawai daripada pihak perbankan. Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Perdana Menteri dalam siaran medianya maklumkan telah menerima beberapa laporan aduan di mana mangsa telah menerima panggilan telefon yang tidak dikenali menggunakan nombor talian seperti yang tertera serta beberapa nombor talian telefon lagi. Pemanggil juga didapati menggunakan logat luar negara atau asing. Modus operandi kegiatan skam ini adalah dengan menghubungi mangsa dan menjelaskan mengenai pemanggil atau suspek memperkenalkan diri sebagai seorang pegawai bank atau pegawai dari penguatkuasa undang-undang. Suspek memaklumkan mengenai tuntutan pinjaman kewangan iaitu transaksi penggunaan kad kredit atau bayaran pinjaman yang tertunggak. Suspek kemudian akan cuba untuk mendapatkan maklumat peribadi mangsa kononnya untuk disemak dalam sistem mereka. Suspek juga akan memindahkan panggilan tersebut kepada pegawai yang lebih tinggi atau yang mempunyai autoriti atau kuasa yang bertujuan untuk memperdayakan lagi mangsa untuk mempercayai skam mereka. Mangsa akan dikerah untuk membuat pembayaran segera dengan jumlah wang yang besar bagi menyelesaikan tuntutan tersebut dan jika gagal membuat pembayaran, tindakan akan dijalankan seperti mengeluarkan surat saman dari pihak mahkamah atau arahan tangkap ke atas mangsa berkenaan. Pasukan Polis Diraja Brunei sedang giat menjalankan siasatan berhubung aduan dan laporan mengenai kes skam tersebut. Orang awam dinasihatkan untuk tidak memberikan sebarang maklumat peribadi dan perakaunan kepada mana-mana pihak yang tidak dikenal pasti, terutama apabila menerima panggilan sedemikian. Maklumat lanjut atau ingin membuat laporan mengenai panggilan berkenaan, hubungi pihak polis di talian 993 atau di mana-mana balai polis berdekatan. Seorang individu yang disuspek ditahan kerana disyaki terlibat dengan kegiatan mengutip nombor perjudian 4D loteri Kelmarin. Semasa serbuan yang dijalankan oleh keanggotaan detektif Ibu Pejabat Daerah Polis Belait, pasukan Polis Diraja Brunei di kawasan Jalan Raja Sari Seria Belait telah menahan seorang suspek penduduk tetap berumur 58 tahun kerana dipercayai terlibat menjalankan kegiatan mengutip slip taruhan perjudian 4D daripada pembeli-pembeli loteri di kawasan berkenaan. Pihak polis juga merampas beberapa keratan kertas yang tertulis nombor-nombor yang dipercayai digunakan untuk kegiatan perjudian 4D. Suspek beserta kesemua bahan bukti dibawa ke Ibu Pejabat Daerah Polis Belait bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-C Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Assorted chewy sweets jenama Frutella yang dijual di beberapa pasar raya di negara ini didapati mengandungi gelatin bersumbarkan khinzir. Dapatan tersebut adalah hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal setelah menerima aduan orang awam. Dapatan tersebut juga disahkan berdasarkan maklumat yang diterima daripada syarikat pengeluar produk berkenaan. Berikutan dengan dapatan itu, pemilik pasar raya yang terbabit diarahkan untuk mengasingkan semua produk keluaran syarikat berkenaan dengan serta-merta di tempat atau ruang non-halal section. Kementerian Hal Ehwal Agama juga ingin mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk agar sentiasa berwaspada dan lebih peka
terhadap produk-produk import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk-produk yang tidak halal tidak bercampur dengan yang halal.